Yang hadir dekat sini, ada yang nak counter ke dan sebagainya, ada yang mungkin tak setuju dan sebagainya, boleh bagi tahu dan kita boleh bincangkan bersama. Mungkin Aidil, apa pandangan Aidil pula? Kita tanya dekat Aidil pula. Sebab lepas ni kita ada video satu lagi. Dalam masa yang sama juga, bangsa India pun ada resis. Kadang dusun ada yang resis juga. So maksudnya di sini contoh India resis. Ni contoh. India nak dengar. Okey, contoh India resis Okey. Contoh India resis, ada satu video ni bro. Ada satu video dia seorang pemimpin sebenarnya. Boleh tak bro saya nak playkan video ni? Okey. Boleh, kita bagi Chan lah, kita bagi Chan. Boleh Saya play, tapi bukan saya yang upload tau video ni. Sekejap. Takut juga Oh ini apa yang saya tahu. So kita saksikan video ni. To raise awareness of the gross violation of human rights in Malaysia, I believe the Dutch government is a very democratic government which believes in universal principles of democracy, and I believe that many perceive Malaysia as a moderate Muslim country, progressive Muslim country. I think it is not true, and I think if they are made aware of the gross violations of human rights in Malaysia, they would obviously not be willing to be a trading partner with Malaysia. Were you from origin from Malaysia? Yeah, I'm a fourth generation born Malaysian Indian, and we were brought in as indentured laborers into Malaya about 200 years ago. And we are currently living in Malaysia as Malaysian citizens, but unfortunately we are not treated as equal citizens in Malaysia. We are discriminated in various areas, right from freedom of religion. Many of Indians and Hindus, born Hindus, are forcibly converted. Many are forced to convert if they want jobs in government departments, if they want scholarships, etc. And thousands of our temples have been demolished over the last 54 years since independence. We estimate about 10,000 temples have been demolished so far, and there are remaining 23,000 Hindu temples that are at risk. And the government is deliberately not issuing land titles to these places of worships. Our children do well in education. They are not given scholarships. The Malay Muslims get majority of the places. 90% of university places are allocated for the majority Malay Muslims. The country's budget for education goes to Malays. In terms of economic upliftment programs, the country spends billions and billions of dollars annually to uplift one particular race, that is the majority Malay Muslim race. Thank you very much. I wish you all well, and we'll see what we can do. Today's presentation was an eye-opener for the Dutch Parliament members. They were not aware of these violations that is taking place in Malaysia, and they had promised to look into the issues that I have raised, and they will discuss it among their committee and will inform me on what they plan to do next. So ini adalah mungkin Apek kenal dia. Kalau Apek tak kenal memang dahsyat lah, sebab dia adalah menteri yang mempunyai paling banyak penyokong kan. Sorry lah, dah bekas menteri lah sekarang ni. Okey. Dia adalah bekas kepada Menteri Perpaduan. Ini merupakan statement daripada bekas Menteri Perpaduan. Bukan keparpuan bekas Menteri Perpaduan Malaysia. Okey. Apa pandangan Apek tentang yang dia cakap? Okey, saya just nak tambah sedikit sebab saya rasa ada di kalangan pemimpin-pemimpin dekat Malaysia ini yang diorang exaggerate. Diorang exaggerate dan membesar-besarkan. Tengok macam dia kata, antara beberapa poin yang saya nak bagi tahu. First kali dia kata orang India sebenarnya dibawa ke sini 200 tahun dahulu sebagai buruh. Nombor satu, saya rasa fakta itu salah. Dari sudut sejarah yang itu memang salah. Yang kedua, dia kata lebih daripada 10,000 koil telah dimusnahkan dan 23,000 lagi koil di dalam keadaan bahaya untuk dimusnahkan. Yang ketiga, dia bagi tahu sebenarnya dekat Malaysia ini diorang tengah memaksa
Hindu untuk memeluk Islam. Untuk makluman Apek, tadi masa Apek datang, tadi ada satu budak Hindu dekat luar. Dia dah lama sebenarnya datang sini apa semua, tapi tak masuk Islam. Nantilah saya tengok. Nanti kita paksa dia. Okey, tengok. Ini, so bila ada pemimpin-pemimpin begini yang mewakili sesuatu kaum, dia memberikan fakta-fakta yang salah dengan exaggerate, menyebabkan orang, mungkin kaum dia, menyebabkan orang India itu sendiri mula membenci orang Melayu atas perkara-perkara begini. Sedangkan benda yang dia cakap itu tidak betul sama sekali. Tengok, macam kuil Hindu. Kuil Hindu biasanya, tengok, ini saya tak tahulah, mungkin akan ada orang India yang sedang menonton, mungkin dia akan marah dekat saya, tapi lantaklah, saya pun sama macam Apek. Kalau saya cakap benda betul, dia nak marah, dia punya pasal lah. But this is the fact. Kebanyakan orang India, apa yang dia orang buat, bila dia orang beli rumah, contoh, dia ada rumah, ada tempat dan sebagainya, dia kalau nak buat tempat semayang, nak buat kuil, buatlah dalam rumah, buat dekat you punya tanah. Dia biasanya akan buat, depan ada jalan, sebelah jalan tu ada tanah, dia akan buat dekat situ. Tanah itu bukan tanah dia. Itu tanah orang awam. Tanah orang awam patut semua orang guna. Dan kemudian dia akan mula daripada kecil. Tahun depan tiba-tiba tambah sikit jadi besar. Lepas 2 tahun kita tengok dia jadi lagi besar. Ada satu kuil yang saya tengok dekat dekat Selangor, dekat Kelang. Kuil itu tahu, okey, ada sungai. Kuil itu mula-mula sebelah sungai, belah sana. Lepas tu akhirnya diorang boleh extend kuil itu sampai ada dekat atas sungai. Terkejut saya. Nak tahu atas sungai tahu macam mana dia buat? Dia buat macam jambatan, jambatan tu pun jadi kuil. Okey, sorry. Tak boleh tahan mah. Okey. Okey, macam ni. Dia dah bila dia dah besarkan kuil tu sampai dekat sungai pun dah jadi. Okey, sekarang ni tiba-tiba katalah government dia nak lebarkan sungai. Macam mana dia nak buat? Dia dah tentu akan bagi tahu dia kena robohkan kuil ini, dan biasanya apa yang government akan bagi tahu, okey, dia sediakan tempat lain dan sebagainya. Nombor 1, bila buat kuil, buatlah dekat tanah sendiri atau kumpul duit beli tanah dan buat. Bila buat dia jadi macam kuil tanah haram tau. Boleh faham tak? Dan apabila diorang nak perluaskan jalan, nak besarkan jalan dan sebagainya, diorang terpaksa pecahkan kuil itu untuk buat jalan, lalah dia jadi pula isu macam apa yang diperkatakan oleh bekas Menteri Keparpuan kita. So apa pandangan Apek tentang perkara ini? Saudara Zamri, ada 3 perkara saya nak ungkit di sini. Okay, Nombor satu, tadi saya ditanyakan kenapa orang nak tuduh Melayu sebagai resis. Saya telah menjawab dari sudut pandangan orang lain, tapi saya tidak ditanyakan tentang sudut pandangan peribadi saya. Mungkin saudara Zamri akan tanya nanti kan. Nombor 2, ini nak suruh tanya lah ni. Okey, sekejap lagi mungkin saya tanya. Nombor 2, okay, tentang yang berhormat senator bekas. dia senator lagi. Yang senator masih lagi. Menteri yang bekas. Ramai orang tuduh beliau bercakap dalam video ni adalah sesuatu yang resis. Betul atau tidak? Okey, mungkin ada yang kata dia resis, okey? Dia tak resis. Dia tipu sahaja. Okey, penipu dan perkauman tu lain. Betul. I agree. Tadi telah meletakkan beberapa fakta, dipaksa masuk Islam suatu penipuan. Dia tak resis. Dia betul-betul tak resis. Cuma saya nak tambah sedikit dalam bentuk video tu. Saya agree dengan Apek bila mana Apek kata dia bukan resis. Saya agree. Dan saya bukan kata dia resis. Tetapi poin saya, statement-statement dia boleh menyebabkan orang lain fikir yang Melayu itu resis. Boleh faham tak? Penipuan dia boleh menyebabkan orang lain merasakan, oh, Melayu ni resis lah. Orang kena apa ni lah, kena steady sikit lah. Jangan orang cakap you kena hasut. You kena faham apa. Tetapi ini adalah perkara atau fakta, ini bukan fakta, nombor 1. Penipuan-penipuan ini yang telah menyebabkan bangkitnya orang-orang India sehingga menyebabkan berlakunya Hindraf 1.0 yang dulu. Orang berkumpul dan sebagainya, orang jadi marah dan sebagainya, sedangkan orang tak tahu apa isu sebenar di dalam perkara tersebut. Sebagai contoh, dia mengatakan lebih daripada 200,000 orang India tak ada IC. Dan cara dia cakap, dia kata kerajaan tidak mahu berikan IC, seolah-olah kerajaan tak mau bagi IC dekat orang India.
Do you get what I mean? Okay, now I get you. It's a sort like a genocide. Dia menyebabkan orang tuduh kerajaan resis. Okey, faham.